Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube saya, Akbar Sari Budak Pilar. Alhamdulillah cuaca baik dan saya berada di perkarangan Masjid Taman Bukit Indah Ampang. Kita sambung cerita trip ibadah umrah saya ke Tanah Suci pada bulan Mac yang lalu. Jadi 3 episod Kembara Haramain telah pun saya bawakan kepada anda semua. Tapi korang masih ingat lagi tak, sebelum saya sambung episod yang keempat ni, masa cerita episod yang ketiga tentang peperangan Uhud, saya tertinggal sebenarnya satu temu bual ataupun penerangan pengkisahan daripada mutawif kami, iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Zul Hazwan Ismail. Macam mana saya boleh tertinggal? Okey. Jadi, jom kita saksikan. Kabut topi Nabi SAW terpancuk darah dan terkena batu tadi. Ya, kalau dulu kita akan buat ijazah, kita cuci dulu baru kita akan cium. Tapi sekarang sebab dulu ramai, dulu Pakistan memang ramai. Tengok macam ni, dia orang tetap datang. Saya orang tahu. Dan selepas Rasulullah dibawa daripada sana, pada waktu malam tu Rasulullah sini, Rasulullah di sini sampai kat sini, nampak kawasan yang macam bukit 4 segi ni, Rasulullah solat di sini. Ya, dulu kalau sebelum dia pagar memang kita akan solat kat sini. Kita akan solat hajat atau solat apa-apalah. Dan kemudian setelah Rasulullah solat subuh di sini. Rasulullah solat apa? Rasulullah solat subuh di sini. Dan kemudian dia bukan hadis biasa-biasa. Dan nampak tak di lorong tu ada satu kawasan macam gelap sikit dekat atas tu. Dan bawah kecil tu. Dan di situlah Rasulullah SAW dibawa pergi ke situ. Okey? Nampak tak? Dia bawa pergi ke lorong tu untuk Rasulullah berehat. Ketika mana Rasulullah kadang parah ketika itu. Ada tempat dia cabut dari itu. Ya, dia cabut macam kita lah. Macam kita kan, contoh. Okey, contoh saya tengok abang dah injek teruk. So abang rehat dulu kat sini. Bayangkan, imagine Okay, abang relax dulu. Okey, kita pun cabut bla bla bla. Pimpin, bawa nak sampai ke atas, rehat di atas. Tapi apa berlaku? Rasulullah solat dulu. Rasulullah tetap selesaikan solat dan kata ulama Allah solat subuh di sini. Lepas Rasulullah solat subuh, dah dibawa Rasulullah naik ke atas. Dan sebab tu kawasan ni dipagar. Sebab apa? Kalau sebelum ni, kalau pengalaman tak lawan balik untuk tawan kembali. Cuma tentera Islam kalah dari segi strategi peperangan. Dan akhirnya Abu Sufyan dia balik. Dan kemudian daripada itu, tuan-tuan yang mulia, Abu Sufyan, isteri dia siapa? Isteri dia Hindun binti Utbah masuk Islam. Dan Khalid bin Walid juga masuk Islam. Dan yang bunuh pakcik Nabi Saidina Hamzah, iaitu Wahsy, juga masuk Islam. Cuma bila Wahsy masuk Islam, dengan cerita dia baik. Maksudnya apa? Dengan elok Kadang-kadang orang kata, kita orang agama ni tak boleh marah semua. Tak. Bila ada orang menghina agama. Alright? Bila orang menghina agama, kita kena ada contoh. Dia menghina agama, kita kena ada perasaan marah kat dia sebab dia hina agama. Tapi kita kena ada doa juga untuk dia. Abang Akbar cakap ni tak kena ni, tak betul. Tapi kita doa juga dia dapat hidayah. Boleh faham tak boleh faham? Jangan dia tak boleh perasaan tak ada apa. Macam contoh labu-labi. Ini kepala bapak engkau, ini kepala bapak aku. Walaupun benda tu kertas, tapi kita ada perasaan sayang. Boleh faham tak boleh faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila Wahsy masuk Islam, Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah. Betul? Bila Wahsy jumpa Nabi SAW, Wahsy jumpa Nabi SAW berhadapan dengan Rasulullah SAW, bertentang. Nabi kan menghadap. Dan kemudian apa kata Wahsy? Apa kata Rasulullah? Wahsy, jika kamu nak berhadapan dengan aku nak kamu duduk yang paling belakang sekali. Kalau boleh tolong duduk paling belakang sekali. Walaupun dah masuk Islam, Nabi pun dah maafkan, tapi di hati Nabi SAW masih terpalit sedih yang teramat bila hati pakcik dia dirobek, sehingga disebut bahawa Hindun selepas makan hati pakcik Nabi disebut dengan pemakan hati. Walaupun dia dah Islam dan Nabi mesti Nabi pemaaf, tapi di hujung hati masih ada perasaan sedih. Tak boleh tengok. Bila tengok mungkin teringat. Bila tengok mungkin teringat. Jadi Nabi kata, kalau kau duduk depan aku Wahsy, kau tolong duduk belakang sekali. Nampak tak? Lembut tak bahasa Nabi? Lembut. Jadi kadang-kadang kita kena faham. Kadang kita pun begitu. Ada benda yang kita... Okey, begitulah tadi kisahnya bagaimana kami menziarahi satu lokasi yang cukup istimewa, di mana batu tempat Rasulullah SAW bersandar dan terpercik darah baginda di bahagian batu yang masih lewangi sampai ke hari ini. Saya tak tahulah nanti boleh melawat lagi ataupun tidak. Okey, baiklah. Ziarah kami di Madinah diteruskan untuk melawat kebun kurma yang pernah menjadi milik Saidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dan sampai ke hari ini, ladang tersebut masih lagi dijaga oleh keturunan Saidina Abu Bakar radhiyallahu an. Memang best. Sangat menarik tempatnya, sangat cantik. Jom saksikan.
Lawatan ini sememangnya dinantikan oleh setiap jemaah selepas diberitahu sebelumnya oleh mutawif kami, siapa lagi kalau bukan Ustaz Zul. Kebun kurma ini sememangnya memang sangat dekat dengan Masjid Quba, boleh dikatakan bersebelahan saja. Tapi sebelum ini memang destinasi ziarah ini memang tak ada dalam jadual semasa saya di Madinah pada 2017. Bayaran masuk hanya RM5, tetapi apa yang anda perolehi sangat berharga. Bayangkan di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah ketika baru berhijrah ke Madinah. Selain daripada pokok kurma yang masih subur menjulang, terdapat ruang solat yang pernah digunakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat bersama para sahabat. Dan ia masih dikekalkan sehingga hari ini. Ketika kami berkunjung memang masih belum ramai jemaah dan ia memudahkan kami menggunakan kolam air yang masyhur ketika zaman Rasulullah. Sekarang kita berada di Bir Rizik. Nama apa tempat ni apa? Bir Rizik. Waktu Nabi SAW datang daripada Madinah, datang daripada Mekah. Rasulullah datang daripada Mekah ke sini. Waktu itu bersama dengan sahabat-sahabat Nabi dan disambut oleh golongan Ansar. Ansar ni apa? Aus dan Khazraj. Dan pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku? Nabi SAW datang ke sini dan Rasulullah SAW ambil air ni. Rasulullah berwuduk dan Rasulullah minum. Jadi sekali saya nak tuan-tuan kalau boleh minum dan ambil wuduk. Walaupun dah ada wuduk, ambil wuduk. Ambil wuduk dan kita akan solat kat sini. Kat situ tempat yang disebut hadis sahih, tempat di mana Nabi SAW solat. Okey? Sebab tu saya tak pilih Quba sebab kita dah pergi solat di Quba. So kita solat kat sini dan sekali kita boleh jalan, saya akan bagi tuan-tuan jalan sampai ke dalam tu lawa lagi. Alright? Dan pokok kurma tengok. Bila musim sejuk dia tak ada buah. Tapi nampak tak? Ya, nampak tak warna hijau tu? Pokok yang hijau dia tu nampak tak macam putih dah. Bila putih bermaksud musim sejuk hampir habis. Bila keluar saja buah bermakna musim sejuk dah habis. Boleh faham? Bila habis saja buah, keluar saja buah makna musim sejuk dah habis. Sekarang ni masih nampak tapi nampak dia dah ada putih-putih nampak. Nampak yang tu pun dah keluar dah nampak. Alright, bila dah keluar ni maksudnya apa? Maksudnya dia punya waktu musim sejuk dah habis. Jadi tuan-tuan mulia, ini kebun siapa? Ini kebun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Rezeki lah. Bertuah rasanya apabila dapat minum dan juga berwuduk di tempat baginda Rasulullah SAW pernah berwuduk. Terasa dekat sangat dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kesempatan sebegini tak akan saya lepaskan untuk dijadikan juga nanti cerita pengalaman kepada anak-anak dan juga ahli keluarga di tanah air. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Oh, okey, ini dia keadaan yang sangat mempesonakan di ladang kurma milik Saidina Abu Bakar. Ini memang fresh ya. Ini buah kurma daripada pokok yang ditanam di tanah haram. Okey. Alia itu ditanam tanah haram. Seronoknya, bestnya lepak sini. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu saja yang dapat saya ungkapkan melihat suasana yang indah di kebun kurma Saidina Abu Bakar radhiyallahu an ini. So saya suggest tempat ni dijadikan destinasi ziarah sekiranya anda ke Madinah. Jadi ini percubaan daripada
jemaah-jemaah kita untuk mengambil air daripada perigi yang pernah diludah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa di kalangan anda yang pernah ziarah ke tapak peperangan Badar ketika melakukan ibadah umrah? Alhamdulillah, kami direzekikan untuk ziarah ke tapak peperangan Badar, iaitu peperangan yang telah pun dimenangi oleh tentera Muslim, pimpinan baginda Rasulullah SAW menewaskan tentera kafir Quraisy. Terletak kira-kira 160 km daripada kota Madinah, dan sebelum sampai ke sana kami singgah di dua tempat yang cukup istimewa. Terdapat dua telaga yang ada banyak kisahnya, banyak sejarahnya dan sangat istimewa, kerana dua telaga ini pernah digunakan oleh rombongan baginda Rasulullah SAW ketika hendak menuju ke peperangan Badar, iaitu satu telaga Bir Rauha dan juga telaga ataupun Bi'rul Shifa. Apa istimewanya dua telaga ini? Terus kamu menonton. Perjalanan ke tapak peperangan Badar mengambil masa 3 jam dengan jarak sejauh 160 km. Kenderaan yang membawa kami melalui lebuh raya di kawasan gurun berbukit yang kering dan tandus. Tak banyak kenderaan yang melalui jalan ini. Lebih 80 km perjalanan kami sampai ke destinasi telaga pertama, iaitu di Bir Rauha. Ada sekumpulan pengkaji daripada universiti tempatan sedang melakukan kajian ketika ini. Macam biasa, tak ramai pengunjung dan kami yang tadinya tertidur sepanjang perjalanan kembali segar dan tak sabar untuk menikmati air yang pernah digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih ingin merezekikan tuan-tuan untuk berada di sini. Bir ni maksud apa? Bir maksudnya telaga. Kan? Bir ni maksudnya apa? Telaga. Kenapa tempat ini menjadi masyhur? Sebab tu tuan-tuan dapat lihat kat sini hatta hari ni ulama-ulama, orang mengaji datang. Sebab apa? Nabi SAW dalam peperangan Badar, Rasulullah dan para sahabat singgah di sini. Dan Bir Rauha ni, Rauha, R-A-U-H-A, Bir Rauha ni Nabi SAW dengan sahabat minum. Kenapa? Sebab waktu tu orang kampung ni tak berani nak minum. Dia takut nak minum kerana katanya kat sini beracun. Dan orang tak guna pun air ni. Akhirnya Rasulullah ambil air tadi, Rasulullah kumur dan Rasulullah ludah kembali dalam air telaga. Dan telaga ni digunakan sampai sekarang. Akhirnya tengok, dia orang jadikan pipe. Dan punca-punca jadikan pipe ni sebab macam-macam lah. Kadang orang lempar duit lah, apa segala macam. Akhirnya perjalanan daripada sini ke Madinah memakan masa lebih kurang 84 km lebih kurang. Dan sampai di sini tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat berehat kat sini. Jadi bila kat sini air ni Allah SWT berikan kepada Nabi SAW dalam peristiwa perang Badar. Kenapa tuan-tuan? Perang Badar perang yang sangat istimewa. Dan kenapa istimewa nanti kita akan cerita. Cumanya bila kita sebut bagaimana berlakunya Bir Rauha, satu telaga yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Allah berikan kepada sahabat Nabi SAW. Tak lain tak bukan untuk apa? Untuk menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan di tengah-tengah permusafiran Allah rezekikan telaga ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah siapa yang nak ambil boleh ambil. Ini namanya Bir Rauha. Kita akan pergi di satu namanya Bir Shifa. Telaga Shifa. Kita akan pergi selepas ini. Jadi kat sini tuan-tuan nak ambil air, nak minum pun boleh. Kalau siapa nak beli tong, boleh beli tong yang besar RM10, RM10. Yang kecil RM5. Insya-Allah. Ada tong-tong kecil yang dijual di situ oleh penduduk tempatan untuk kita beli, yang berharga RM10 dan ada juga yang RM5 bagi mengisi air. Dan untuk memudahkan penziarah, pihak berwajib telah memasang paip-paip air untuk memudahkan kita mengambil air telaga. Okey, di telaga inilah suatu ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan para sahabat singgah untuk menggunakan air telaga ini. Sebelum itu dikatakan penduduk di sini tak mahu menggunakan air daripada perigi ini sebab dikatakan beracun, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan air ini tidak beracun dan baginda Rasulullah berkumur-kumur dengan air daripada perigi ini dan kemudian meludah kembali ke dalamnya. Dan alhamdulillah sampai ke hari ini telaga ini masih lagi digunakan. Dalam tak nampak dalam tu. Masya-Allah, masya-Allah. Kemudian kenderaan kami bergerak menuju ke Bi'rul Shifa pula yang mengambil masa lebih kurang sejam perjalanan. Tengok ni lebuh raya di tengah-tengah kawasan yang tandus. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah SWT rezekikan tuan-tuan
besar untuk sampai di bumi yang berkat ini. Di mana telaga ni, nanti boleh nak atas kan? Boleh nak atas, boleh tengok dalam, iaitu nama telaga yang disebut dengan Bi'rus Shifa. Yang mana tempat ni dinamakan dengan Musta'jalah. Tempat ni nama apa? Musta'jalah. Yang mana Nabi SAW dalam peristiwa perjalanan Nabi SAW, dan akhirnya Rasulullah berehat di sini dan dijadikan masjid, nampak? Dijadikan masjid untuk mereka yang datang. Bahkan ada yang disebut tempat kita lalu ni ataupun di tadi kita pergi di mana Bir Rauha itu juga disebut sebagai lembah syurga. Nah, ada pandangan yang mengatakan bahawa kat tempat kita pergi Bir Rauha tadi tu, Nabi Musa pernah solat di situ, Nabi Isa pernah solat di situ, dan Nabi Muhammad SAW pernah solat di situ. Ini antara beberapa pandangan-pandangan riwayat-riwayat menyebut begitu. Dan sekarang ni kita berada di sini yang mana sumur ataupun kita panggil dengan bir, telaga ini Nabi SAW minum dan menggunakan dalam ketika peperangan Badar. Dan akhirnya setelah Nabi SAW menggunakan, ke semua yang ada di sekitar ni penduduk mengatakan bahawa ianya sangat memberi penyembuh, dan kemudian dinamakan dengan Bi'rus Shifa, telaga penyembuh. Jadi apa yang dapat saya katakan apabila dapat melihat sendiri telaga ini? Kawasan sekeliling tidak dibangunkan dan jauh daripada prasarana. Kering, panas dan tandus. Seolah-olah kami berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Bi'rus Shifa. Telaga ini pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ketika rombongan itu menuju ke peperangan Badar. Rombongan Rasulullah singgah di sini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air telaga ini bersama dengan para sahabat. Dan sejak itu, selepas itu, air daripada telaga ini dikatakan boleh menyembuhkan semua penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sesiapa saja yang datang ke sini boleh ambil air ini bawa pulang. Mudah-mudahan boleh merawat penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. هذا أحمد شكله يسأل عن أرض. ذكري بلسان رغم بلسان. Muka wajah naik berseri, kulit cantik, jagat menghilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ke atas tu. Oh, kita dapat tengok rumah-rumah zaman Dan Nabi. juga betul tu jemaah wali-wali tu. Rumah zaman Nabi, masya-Allah, subhanallah, Allah nak nangis, Allah.